Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu bertajuk Til Jannah. Kebiasaannya kita mendengar perkataan ini apabila sesebuah pasangan itu melangsungkan perkahwinan, dan kebiasaannya akan diucapkan pada mereka mengikut kebiasaan yang ada sekarang ni adalah Til Jannah, oleh sama ada oleh pasangan sendiri ataupun oleh orang lain. Jadi kita kadang-kala adakah kita benar-benar memahami tentang maksud Til Jannah itu yang dimaksudkan daripada apa yang diucapkan oleh pasangan itu sendiri ataupun orang lain ni tadi. Hakikatnya kalimah Til Jannah ni adalah satu kalimah yang memiliki maksud yang sangat berat, dan ia sebenarnya adalah satu matlamat utama bagi seorang Muslim, khususnya sama ada secara fardiah ataupun secara individu, dan begitu juga dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kalau kita lihat, tidak dinafikan bahawa maksud daripada Til Jannah adalah tujuan ataupun matlamat kita untuk membawa diri masing-masing dan juga ahli keluarga ke syurga. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menjadikan di kalangan kamu dari jiwa-jiwa kamu sendiri pasangan, supaya kamu boleh hidup mendapat ketenangan daripadanya, dan dijadikan di kalangan kamu itu rasa kasih sayang dan juga kasih mengasihani. Jadi daripada ayat dalam surah Ar-Rum ni, dia sebenarnya ada 3 perkara yang sepatutnya daripada sebuah rumah tangga Islam itu dapat dicapai. Iaitu yang pertama adalah sakinah ataupun ketenangan, kedamaian hati, di mana apabila seseorang itu berada dalam keluarga itu, hatinya tidak mudah untuk berbolak-balik ataupun berlaku rasa tidak puas hati, panas baran dan sebagainya, sehingga menimbulkan konflik. Jadi itu maksud sakinah dalam ayat ni, litaskunu ilaiha. Jadi itu perkara pertama yang sepatutnya ada ataupun wujud dan berlaku dalam sebuah rumah tangga, iaitu ketenangan. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah adalah yang bermaksud rasa sayang antara pasangan dan juga ahli keluarga yang lain, khususnya anak-anak. Dan Allah Ta'ala meletakkan kalimah mawaddah ni untuk menunjukkan bahawa rasa kasih sayang ni sesuatu yang timbul secara naluri sesama manusia, khususnya dalam sesebuah rumah tangga. Itu juga maksud rahmah. Seolah-olah mawaddah dan rahmah ni maksudnya lebih kurang sama, tetapi sebenarnya memiliki maksud yang sedikit berbeza, di mana rahmah ni adalah mengasihani dan yang membawa kepada rasa ihsan ataupun belas terhadap pasangan dan juga anak-anak, khususnya apabila mungkin tempoh perkahwinan itu sudah mengambil masa yang agak lama. Kebiasaannya rasa mawaddah, kasih sayang secara naluri itu dia semakin lama semakin pudar, tetapi Allah Ta'ala meletakkan rahmah, rasa belas ihsan kepada pasangan dan juga anak-anak itu sebagai salah satu juga perkara yang penting untuk dikecapi dalam sebuah rumah tangga, untuk mengekalkan sakinah ataupun ketenangan yang dapat daripada kehidupan rumah tangga itu tadi. Jadi bermaksud di dunia ini 3 perkara dalam rumah tangga ni adalah keutamaan untuk dicapai dan juga diwujudkan dalam sebuah rumah tangga. Baik. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mencapai matlamat Til Jannah tu tadi sehingga ke syurga? Jadi mungkin secara umum atau secara ringkasnya kita boleh ambil 2 perkara yang utama. Yang pertama adalah apa matlamat daripada rumah tangga ataupun kehidupan berkeluarga yang dibina itu. Jadi perkara pertama yang sangat penting untuk menentukan bahawa Til Jannah itu boleh terlaksana adalah matlamat rumah tangga itu perlulah dibina atas jalan yang lurus, yakni atas dasar Islam dan juga syariat Islam. Sebagaimana dalam suratul Fatihah pun kita biasa baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami
iltizamkanlah kami atas jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Jadi bermaksud matlamat hidup kita sama ada individu ataupun khususnya secara berkeluarga dalam konteks yang kita bincangkan pada hari ini adalah untuk sentiasa beriltizam dan juga istiqamah atas dasar ataupun atas jalan Islam dan juga syariat Islam. Jadi itu matlamat kita yang paling utama, di mana matlamat inilah yang akan membawa kita, ahli keluarga kita, ke syurga. Kerana tidak ada jalan lain yang boleh membawa seseorang tu berjaya di akhirat nanti dan akhirnya boleh masuk ke dalam syurga melainkan jalan Islam. Itu salah-satunya jalan yang Rasulullah SAW juga mengatakan bahawa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu semua ikut jalan ini. Jadi nak tak nak, untuk merahsiakan til jannah itu perlulah keluarga itu memiliki matlamat yang jelas, iaitu sama-sama untuk melaksanakan, mengamalkan Islam dalam kehidupan diri dia dan juga kehidupan pasangan dan juga ahli keluarganya. Jadi itu perkara pertama, iaitu matlamat yang penting, iaitu untuk mengamalkan Islam dan juga akhirnya melahirkan zuriat dan juga keturunan yang mengamalkan Islam. Okey. Kemudian perkara yang kedua adalah bagaimana penunaian tanggungjawab. Maksudnya bila sudah ada matlamat, mustahil matlamat tu akan tercapai jika tak ada apa-apa plan, tak ada apa-apa perancangan dan tidak ada apa-apa tanggungjawab ataupun tugas yang ditentukan atau ditaklifkan kepada setiap individu yang terlibat. Jadi dalam konteks sebuah keluarga, dua entiti yang utama adalah, sebagaimana kita tahu, adalah suami dan juga isteri. Jadi dari sudut perkara kedua yang membantu ataupun yang sangat perlu apabila sudah ada matlamat jelas adalah penunaian tanggungjawab daripada pihak-pihak yang terlibat dalam rumah tangga itu. Dan yang pertama ataupun yang lebih penting, yang paling penting adalah di pihak suami, di mana suami perlulah menjadi seorang suami ataupun ayah yang memiliki wibawa, yang berwibawa dari segi menunaikan tanggungjawab dia, dari segi memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada ahli keluarga, dari segi memberikan kasih sayang dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah An-Nisa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan isteri-isteri kamu, maksudnya dengan mereka yang isteri-isteri kamu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka jika kamu membenci mereka terhadap perkara yang mungkin kamu tidak sukai, mungkin pada perkara itu Allah Ta'ala telah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para suami dan juga para bapa supaya bermuasyarah ataupun bergaul, meladeni ataupun itulah isteri dan juga anak-anaknya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sebaliknya, ya. Dan Allah Ta'ala nyatakan secara detail, kalaulah mungkin kamu ada benda kamu tak suka dengan pasangan kamu tu, mungkin di situ ada kebaikan yang lebih banyak selain daripada itu. Bermaksud secara tersiratnya mungkin kita boleh takwilkan bahawa Allah Ta'ala menyuruh supaya lelaki tadi bersabar terhadap kerenah ataupun ujian yang dihadapinya terhadap isteri ataupun isteri-isteri yang beliau ada. Jadi di sini juga menunjukkan bahawa sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 34, yang mana Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Lelaki itu adalah qawwam, pemimpin bagi wanita. Dengan apa? Kerana apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan satu pihak atas pihak yang lain, wa bima anfaqu, dan juga dengan peranan mereka, iaitu perlu memberikan nafkah kepada ahli keluarga. Jadi maksudnya kat sini Allah Ta'ala memberikan kelebihan qawamah kepada lelaki tu kerana dua perkara, iaitu yang pertama dari sudut kemampuan fizikal dia, tubuh badan yang lebih kuat,
otak yang lebih sejahtera, tidak terlalu tumpu pada perkara yang remeh-temeh, tapi lebih melihat kepada perkara yang lebih besar. Dan juga yang kedua adalah kerana tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada ahli keluarga sebagai tugas yang utama. Jadi ini perkara yang perlu sangat diambil berat oleh para suami, kerana ini tugas yang Allah Ta'ala sebut kepada mereka dalam Al-Quran secara khusus untuk dilaksanakan. Kerana keabaian ataupun pengabaian terhadap tanggungjawab memberi nafkah ini akan membawa kepada banyak masalah, sebagaimana dalam situasi semasa sekarang, di mana kebanyakan wanita juga bekerja, suami juga bekerja, wanita juga turut bekerja, tidak sebagaimana mungkin 30 ataupun 40 tahun yang lalu. Jadi ini menimbulkan satu perubahan sosial yang sangat besar dan sangat ketara dalam institusi keluarga. Nak tak nak, suami perlu mengadaptasi situasi itu dengan menghormati, cuba membantu, mengimbangi keperluan-keperluan yang ada dalam rumah tangga dengan cara membantu kerja-kerja rumah, kerana isteri juga keluar bekerja untuk memberikan ataupun menampung nafkah keluarga dia. Jadi perlu ada ihsan kat situ, belas seorang suami terhadap isterinya, bukan hanya memeras ataupun tahu mengambil duit daripada isterinya, tetapi tidak membantu ataupun langsung meninggalkan isterinya menjalankan tanggungjawab rumah tangga dan juga membesarkan anak-anak secara keseorangan. Itu perkara yang sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam. Okey, dan yang kedua adalah selain daripada suami, yang juga sangat penting adalah isteri. Jadi apabila ada suami yang memiliki kiwamah yang baik, sebagaimana dalam ayat surah An-Nisa ayat 34 tadi, selepas tu Allah Ta'ala menyatakan kan, selepas ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Allah Ta'ala menyatakan lepas tu, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah Ta'ala menyatakan pula sifat bagi wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang akan timbul apabila ar-rijal qawwam itu ada, iaitu apa dia? Fas-salihat, wanita-wanita yang baik, qanitat, wanita-wanita yang taat, hafizat, wanita-wanita yang memelihara, bima hafizallah, memelihara ketika mana ketiadaan suaminya, dengan apa yang Allah Ta'ala pelihara. Jadi ini ciri-ciri isteri yang solehah, wanita, hafizat, yang akan membuatkan sebuah rumah tangga itu akan lebih lagi bahagia. Sebagaimana Rasulullah pun pernah bersabda, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solehah. Jadi wanita solehah ni tak akan terhasil apabila tiadanya lelaki yang qawam tadi. Lelaki yang qawam sebaliknya akan menghasilkan isteri yang solehah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mentaati perintahnya dalam rumah tangga. Jadi sebagai kesimpulannya, mudah untuk kita mengatakan til jannah tadi, tetapi apa yang penting dalam sebuah rumah tangga adalah selain daripada peranan kedua-duanya, lelaki sebagai pemimpin, wanita sebagai penyokong dan juga pendukung kuat dalam rumah tangga itu, satu unsur yang sangat penting adalah konsep syura dalam rumah tangga. Khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan urusan seharian, keputusan-keputusan kekeluargaan, sangat penting supaya konsep syura ini berlaku. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dalam sesuatu perkara. Apatah lagi dalam sebuah rumah tangga, perlu sentiasa bermesyuarat, mendapatkan pandangan daripada pasangan. Sebab kalau dalam sebuah institusi pun kita akan mengadakan mesyuarat secara rutin, apatah lagi dalam sebuah institusi keluarga, walaupun kecil, tapi itulah yang menghidupkan rasa hormat dan juga rasa ambil tahu, dan juga masing-masing ada kebersamaan dalam menjalankan keluarga ataupun urusan keluarga itu secara dengan lebih baik, sama ada dalam kehidupan beribadah ataupun dalam kehidupan keduniaan, urusan keduniaan. Jadi akhirnya apabila perkara itu boleh terlaksana, maka barulah mudah untuk matlamat til jannah itu boleh tercapai. Walaupun hakikatnya tidaklah semudah itu, namun seorang mukmin tu dia akan sentiasa berusaha dan memujahadah dalam kehidupannya, supaya akhirnya apa yang sentiasa menang dalam tindakan dia adalah iman dan juga Islam. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih.
Moga-moga ada faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.